Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Sa'ari, nombor matrik D183111417. Okey, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang maksud pengurusan. Akan menerangkan tentang pengurusan. Maksud pengurusan ialah merupakan proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal usaha ahli-ahli organisasi dengan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, terdapat beberapa perbezaan peranan antara pengurus dan pengurusan. Okey, pengurusan merupakan menyelaraskan peranan dia adalah menyelaraskan sumber agar dapat diagihkan dan digunakan secara cekap dan berkesan. Dapat menggunakan sumber secara cekap dan berkesan sekaligus membolehkan sesebuah organisasi mencapai matlamat. Okey, pengurusan dia membantu organisasi untuk menjadi lebih baik dan mencapai matlamat organisasi tersebut. Lepas tu dia mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diketahui oleh pengurus untuk mengurus sesebuah organisasi. 4 fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey, perancangan bermaksud yang proses melibatkan pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai serta menetapkan tindakan yang paling sesuai yang perlu diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi, iaitu perancangan. Pengorganisasian pula proses di mana seseorang pengurus menyusun, menyelaras dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk menjalankan sesuatu tugas yang agar matlamat organisasi tercapai. Okey, ketiga adalah kepimpinan. Iaitu proses di mana seseorang pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerjanya dan juga memotivasikan mereka agar mereka dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Seterusnya, pengawalan. Pengawalan ialah proses di mana seseorang pengurus memantau prestasi organisasi semasa dan mengambil tindakan agar apa yang dirancang boleh tercapai seperti yang dijangkakan. Okey, selain itu, seterusnya peranan pengurus. Peranan pengurus dia ada 3, iaitu peranan interpersonal, iaitu menolong pengurus agar organisasi berjalan dengan lancar. Kedua, peranan maklumat, iaitu menyediakan saluran informasi yang betul dan bijak. Ketiga, peranan membuat keputusan, iaitu membolehkan pengurus membuat keputusan yang bijak dan tepat. Okey, peranan interpersonal adalah dia terbahagi kepada 3 peranan interpersonal, iaitu ketua, pemimpin serta penghubung. Okey, ketua iaitu merupakan peranan paling asas dan mudah, iaitu mewakili organisasi dalam acara formal. Peranan ini menunjukkan sikap mengambil tahu tentang pekerja, pelanggan dan masyarakat. Okey, yang ini pemimpin. Kedua adalah pemimpin bertanggungjawab untuk memotivasi, mengarah pekerja dan memberikan arahan-arahan, menetapkan standard pekerja dan melatih mereka kejayaan atau kegagalan sebenarnya mencerminkan kejayaan atau kegagalan pengurus itu sendiri. Means apabila orang kata leader dia bukan adalah leader yang baik, jadinya anak-anak dia pun bukan anak-anak yang baik kerana hasilnya pekerja-pekerja yang baik adalah daripada pengurus yang baik. Okey, pengurus diharapkan menunjukkan prestasi kerja yang lebih cemerlang berbanding ahli-ahli lain dalam organisasi. Sekiranya leader ini perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak buah supaya mereka dapat mengikuti contoh yang baik itu. Okey, ketiga adalah penghubung. Yang ini mereka melibatkan hubungan pengurus dengan individu di luar organisasi. Pengurus mencari sokongan yang boleh diperolehi
dari individu tertentu yang boleh mempengaruhi organisasi. Okey, selain itu dia ada peranan informasi, peranan memberi maklumat. Okey, peranan ini berkait dengan penerimaan dan penyampaian maklumat. Pengurus yang baik menjaga rangkaian perhubungan kerana hubungan tersebut menjadikan pengurus peka dan mempunyai informasi terkini, informasi yang lengkap dan membolehkan pengurus membuat keputusan yang lebih tepat. Ini pengurus perlu mendapatkan informasi yang baru, yang tepat, yang boleh dipercayai supaya dia dapat membuat keputusan dengan lebih tepat lagi. Okey, di dalam peranan informasi, iaitu peranan maklumat, ada terbahagi kepada 3 juga, iaitu pemantau, penyebar dan jurucakap. Okey, pemantau yang ini monitor, peranan dia melibatkan pencarian, penerimaan dan penapisan maklumat yang mungkin memberi kesan ke atas organisasi. Pengurus mesti mengendalikan surat-surat dan menghubung, membaca majalah dan bergaul dengan individu lain untuk mengenal pasti pembaharuan yang perlu. Yang ini dia perlu bergaul dengan orang-orang bawahan untuk dia tahu yang orang ni macam mana, orang tu macam mana. Dia dapat pantau kerja-kerja yang diberikan, macam mana progres kerja-kerja tu berjalan. Okey, yang ini penyebar, iaitu disseminator. Yang ini peranan dia melibatkan menyampaikan maklumat yang penting yang diterima dari luar kepada ahli-ahli dalam organisasi. Biasanya dilaksanakan melalui surat berkeliling atau mengadakan mesyuarat atau menelefon. Pengurus bertanggungjawab memastikan ahli-ahli mendapat maklumat lengkap untuk menyempurnakan tugas masing-masing. Kiranya dia kan ada sumber daripada luar juga. Maksudnya orang akan hantar surat dan dia daripada surat tu dia baca dan dia akan bagi tahu kepada orang yang dalam organisasi tu. Okey, yang ketiga jurucakap, iaitu spokesperson. Yang ini seseorang pengurus bertanggungjawab untuk mengagihkan maklumat kepada orang lain di luar organisasi melalui laporan tahunan, ucapan sidang media dan sebagainya. Peranan ini menjadi semakin penting kerana media massa dan orang awam ingin mengetahui lebih banyak maklumat tentang organisasi. Kiranya bila dah akhir tahun, perlu mengadakan satu majlis dan kiranya juru acara itulah yang menjadi juru cakap. Kiranya dia bagi tahu detail tentang progres tahunan syarikat tu, apa yang jadi, untung macam mana, macam tu. Okey. Ketiga, iaitu peranan keputusan. Peranan membuat keputusan ialah membuat keputusan penting yang akan boleh memberi kesan kepada organisasi. Merupakan peranan yang paling penting di antara ketiga-tiga peranan. Ini peranan antara peranan maklumat, peranan interpersonal, peranan membuat keputusan ni adalah peranan yang sangat-sangat penting. Jadinya dia ada 4, dia terbahagi kepada 4 dalam peranan keputusan, iaitu usahawan, pengaman kekacauan, pengagih sumber dan perunding. Okey. Usahawan yang ini entrepreneur melibatkan aktiviti membuat keputusan tentang pembaharuan di dalam organisasi ataupun unit yang menjadi tanggungjawab beliau. Okey. Pengaman kekacauan yang ini disturbance handler. Melalui peranan ini pengurus cuba menyelesaikan masalah-masalah yang lazimnya timbul di luar kawalan mereka. Contoh, mogok, muflis, pelanggaran perjanjian. Lepas tu, jika masalah-masalah tersebut yang saya senaraikan tadi timbul, pengurus diharapkan untuk mencari penyelesaian dengan menggunakan kaedah-kaedah yang sudah dikenal pasti, walaupun kaedah tersebut tidak disukai oleh orang lain. Kiranya dengan adanya masalah yang orang mogok, muflis, kita kena pengurus kena mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tu. Walaupun orang lain tak suka dengan cara tu, tapi dengan cara tu boleh membangunkan balik syarikat. So, pengurus berperanan daripada situ. Ketiga, iaitu pengagih sumber, iaitu resource allocator.
iaitu melibatkan pengagihan sumber-sumber organisasi yang terhad kepada unit kerja atau individu dalam organisasi. Pengurus akan menentukan sumber apa dan kepada siapa perlu diagihkan serta bila perlu diagihkan. Okey. Perunding, yang ini negitator, iaitu sebagai perunding, pengurus akan menemui individu atau kumpulan tertentu yang ada di dalam atau di luar organisasi untuk membincangkan petikan atau pencanggahan tentang sesuatu perkara. Pengurus akan mewakili syarikat dalam sebarang rundingan. Okey, jadinya jadinya berbeza antara pengurus dan pengurusan. Okey. Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Misalnya, pengurus atasan menggunakan kebanyakan masa mereka di dalam perancangan jangka panjang. Perhubungan awam membuat dasar serta menganalisis perkara-perkara yang berlaku di persekitaran luaran. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Satu kenyataan yang harus kita terima iaitu pengurus lebih berhadapan dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. Misalnya, sumber selalunya terhad, kuasa yang diberikan terbatas, pihak atasan mengharapkan sesuatu yang mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. Oleh itu, untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan, pengurus memerlukan kepakaran, keyakinan dan mempunyai kesabaran. Okey, pengurus di dalam organisasi yang ini dia ada beberapa tingkat pengurusan. Jadinya macam saya sebutkan tadi, ada tingkat pengurus atas, pengurus pertengahan, penyelia, dan yang lainnya. Okey, jadinya saya akan teruskan kepada soalan kedua. Okey, pengurusan diperlukan dalam semua organisasi. Tidak kira sama ada fungsi organisasi itu kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan sahaja merupakan tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah, tetapi juga bertanggungjawab penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi. Ada satu kata-kata yang saya ambil, iaitu masalah yang timbul itu adalah dari pihak pengurusan. Pernyataan yang saya berikan itu dia dimaksudkan kepada mereka yang menduduki tingkat atas dalam organisasi. Padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Dalam konteks pengurusan, pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang lain pada semua peringkat. Okey, jadinya terdapat beberapa tanggungjawab dan tugas pengurus. Tanggungjawab ialah pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. Mereka mempunyai kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Maksudnya pengurus, tanggungjawab dia adalah dia diberikan tanggungjawab untuk mengarah semua orang bawahan dia untuk membuat kerja. Maksudnya bukan dia curi tulang, cuma tugas dia punya kuasa macam tu. Maksudnya dia akan ada kerja lain yang perlu dia buat dan dia akan bagi kerja-kerja yang patut ada, maksudnya pekerja bawahan dia ada dalam kemahiran tu dan dia patut beri kepada dia supaya kerja yang dia ada tidak tertangguh. Okey, pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pengurus juga tidak boleh lari daripada tanggungjawab ke atas kegagalan dan kejayaan orang di bawah jagaannya. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan prestasi pengurus berkenaan. Okey, macam saya cakapkan tadi, apabila seseorang pengurus itu tidak dapat apabila pekerjanya tak dapat mencapaikan sesuatu dalam pekerjaan tu, maksudnya tak dapat membuat kerja dengan baik, maka orang akan pandang kepada pengurus dia juga. Orang akan tengok kenapa dia jadi macam ni. Mesti sebab dia punya pengurus dia yang tak apa orang cakap,
pengurus dia yang tak ajar dia nak buat macam tu, nak buat macam ni. So daripada maksudnya macam dia kata mencerminkan pekerja kita mencerminkan siapa pengurus kita. Macam tu. Okey. Seterusnya, pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan kerja yang penting dahulu atau dengan serta-merta. Maksudnya bila pengurus bukan dia yang paling atas, cuma dia akan ada bos yang akan bagi kerja dekat dia dan dia kerja tu dia akan agihkan. Maksudnya dia tak akan, jangan tangguhkan kerja tu supaya nanti akan ada kerja-kerja lain yang akan datang. So dia akan ada tugas dia yang perlu dia buatkan, macam ada satu projek perlu dia selesaikan. Jadinya projek tu dia selesaikan dan ada lagi benda-benda yang akan datang, kerja-kerja yang akan datang dia perlu bagi kepada anak-anak bawahan dia. Dia perlu dengan cekap lah, kiranya terus dapat kerja, terus buat, dan yang untuk agih-agih ke terus bagi supaya kerja tu berjalan dengan lancar, smooth. So mudahkan orang atasan lagi untuk menjalankan projek tersebut. Yang terakhir, pengurus mewujudkan matlamat, perancangan, dasar dan mengimplementasikan strategi. Jadinya pengurus ni kiranya bos berikan tanggungjawab kepada dia dan dia kena merealisasikan apa yang bos tu nak. Kiranya bukan, tanggungjawab pengurus adalah sangat berat. Jadinya dia memerlukan orang-orang bawahan untuk menyokong dia membuat kerja tersebut. Jadinya dia tak akan berjaya dengan seorang diri. Jadinya pengurus serta anak-anak bawahan dia perlu menolong untuk dia mencapaikan matlamat yang syarikat tu mahukan. Itulah daripada saya tentang perbezaan peranan pengurus, tanggungjawab pengurus dan tugas-tugas pengurus. Sekian, terima kasih. Minta maaf ada salah silap.